Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program Tuition Online Perlis Mengaji, Anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Kementerian dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Apa khabar anak-anak sekalian? Jadi diharap anak-anak semua sedang bersantai-santai bersama keluarga setelah makan malam ya pada malam ni. Kita akan sambung ya. Kita akan sambung dengan Perlis Mengaji, iaitu dengan mengaji mata pelajaran Sains SPM. Okey. Adakah dah bersedia? Okey, diharap anak-anak semua bersedia dengan alat-alat tulis, termasuklah pen, pensel, kertas dan sebagainya. Okey. Pada kali ini, cikgu akan membincangkan tentang tips menjawab soalan esei Sains SPM. Jadi di manakah soalan esei ini berada dalam kertas 2? Okey, untuk pengetahuan anak-anak, dan rasanya anak-anak pun dah tahu bagi yang nak ambil SPM pada tahun ni, kertas 2 terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A, kemahiran proses sains. Bahagian B, soalan struktur teori. Dan soalan bahagian C, nombor 10 adalah soalan mengeksperimen. Nombor 11 dan 12 adalah merupakan soalan esei, kan? Semua dah tahu, kan? Okey, mari kita teruskan. Untuk bahagian C, khusus kepada soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okey, soalan 11 dan soalan nombor 12. Okey, untuk soalan 11 dan 12 ni, ya, anak-anak mesti pilih sama ada hendak menjawab soalan nombor 11 ataupun soalan nombor 12. Jadi macam manakah pemilihan tu nak dibuat? Mesti baca soalan, ya, baca dua-dua soalan secara cepat, ya, skim through, lepas tu tengok agak-agak manakah soalan yang rasa-rasa kita boleh dapat banyak markah, kan? Jadi buat yang tu dulu. Okey? Untuk soalan 10 memang wajib. Memang anak-anak wajib menjawab. Okey? Okey. Baik. Jadi untuk soalan nombor 11 dan juga soalan nombor 12, dia ada 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Jadi untuk bahagian A, peruntukan markahnya adalah 4 markah. Manakala untuk bahagian B pula, peruntukan markahnya adalah 6 markah. Jadi di sini ada, ya. A 4 markah, B 6 markah. Jadi apakah jumlah keseluruhan markah atau berapa markahnya? 10 markah. Ya, sama dengan nombor 10, kan? Okey, jadi untuk bahagian C, jumlah keseluruhan markah 20. Okey? Okey, kita teruskan lagi. Soalan 11A dan soalan 12A ni, tadi sebagaimana yang cikgu katakan tadi, 4 markah. Jadi apakah yang akan disoal, ya, dalam bahagian A? Jadi dalam bahagian A, soalannya adalah soalan berbentuk kefahaman. Kefahaman. Jadi anak-anak mesti recall balik, ingat, ya. Kemudian bila kita dah faham, maknanya ditanya soalan apa pun kita boleh jawab. Kita menggunakan pengetahuan kita untuk menjawab soalan. Okey? Okey. Terus kepada contoh untuk soalan bahagian A ni. Contoh yang pertama, jumlah tenaga dalam makanan dan minuman diukur dalam kalori. Apabila kita makan dan minum, kita membekalkan tenaga kepada badan kita. Tenaga yang mencukupi diperlukan untuk kita terus hidup dan memastikan organ badan kita berfungsi secara normal. Okey, itu keterangan soalan ataupun stem soalan. Jadi soalannya ataupun kata tugasnya, terangkan 2 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. Markah 4 markah. Jadi kalau dilihat di sini, ya, bila cikgu kata tengok soalan, 2 faktor. Terang. Kata tugasnya adalah terang. Jadi maknanya kena nyatakan dulu apakah 2 faktor ini
dan terangkan ataupun beri huraian. Okey, untuk mendapat 4 markah. Okey, mari kita lihat jawapan. Okey, di sini cikgu sediakan dalam bentuk jadual supaya senang anak-anak nampak. Jadi kita ada berapa faktor yang mempengaruhi kalori. Okey, berapa? Ya. Untuk pengambilan tenaga ni ya. Berapakah faktornya? Ada 6 kan? Ada 6. Jadi mari kita lihat. Yang pertama umur, yang kedua jantina, yang ketiga pekerjaan ataupun aktiviti fizikal dan yang keempat saiz badan. Okey, katalah anak-anak menulis macam ni. 1 umur, 2 jantina, 3 pekerjaan, 4 saiz badan. Agak-agak berapa markah? Berapa markah ya anak-anak akan dapat? Baik, dia kata nyatakan 2 faktor kan? Jadi faktor yang pertama umur, dapat 1 markah. Faktor kedua jantina, dapat 1 markah. Faktor yang ketiga ni pekerjaan. Right lah. Faktor yang keempat saiz badan. Right. Tetapi markahnya adalah 2 sahaja. Jadi maksimum untuk faktor 2 sahaja. Ya anak-anak? Okey. Markah yang 2 lagi diperolehi melalui penerangan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan kalori kan, umur. Jadi penerangan dia macam mana? Kanak-kanak memerlukan lebih tenaga. Kenapa? Kerana mereka lebih aktif. Jadi itu penerangan dia ataupun huraian kepada umur. Jadi dapatlah 1. So 1 tambah 1. 2 markah untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, dia kata jantina. Jadi jantina macam mana? Lelaki memerlukan lebih tenaga kerana lelaki lebih aktif. Jadi bila yang di atas ni dah layak untuk mendapat 4 markah ni. Ya? Okey. Tetapi untuk soalan esei, suka cikgu nak ingatkan bahawa anak-anak tidak perlu bimbang. Boleh tulis lebih. Walaupun dia minta 2, kita boleh tulis 4, 5, 6. Ya, tak ada masalah. Kan? Dia berbeza dengan soalan struktur. Dia kata nyatakan 2, kena jawab 2. Nyatakan 1, kena jawab 1. Kan? Tapi untuk esei, boleh bagi lebih daripada jawapan yang diminta lah. Kalau 2, kita boleh bagi 3 ataupun 4. Kan? Okey, jadi untuk contoh yang pertama ni, boleh dapat 4 markah. Maksimum. Maksudnya maksimum lah sebab anak ni dah bagi jawapan yang lebih kan. Sebenarnya ada lagi kan. Suhu persekitaran, ya, kesihatan badan dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan melihat contoh yang kedua. Jadi dalam contoh yang kedua ni, cikgu baca soalan. Sistem imunisasi dalam badan manusia adalah pertahanan utama melawan patogen dan jangkitan melalui proses yang dipanggil keimunan. Terdapat 2 jenis keimunan asas untuk manusia iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Sekarang soalannya, dengan menggunakan perkataan yang diberi. Perkataan ya. Terangkan bagaimana keimunan aktif buatan diperolehi. Jadi apa dia yang perkataan dia bagi ni? Ada 2. Vaksin dan antibody. Okey. Hati-hati ni ya. Sebab ada anak yang tersilap. Dia tulis vaksin ialah terus. Antibody ialah terus. Kita kena terangkan bagaimana. Bagaimana keimunan aktif buatan diperolehi. Okey. Baik. Jadi kita kena ingat keimunan aktif buatan, keimunan aktif ni ada 2 jenis, keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan kan. Okey, keimunan aktif buatan diperolehi melalui suntikan vaksin. Tu dulu. Ya, kita kena cerita kan. Okey, yang kedua apa lagi? Kita kena ceritalah vaksin ya.
mengandungi patogen yang dilemahkan. Cukup sampai situ pun okey dah kan. Apa dia vaksin kan? Jadi ada atas ni dah ada vaksin, bawah ni pun ada vaksin. Dia bukan minta vaksin tu tadi tulis vaksin ialah larutan yang mengandungi patogen yang dilemahkan atau dimatikan. Dia tak minta begitu. Ya, dia suruh kita terang macam mana keimunan aktif buatan tu diperolehi. Okey. Jadi seterusnya kita ikut flow dia. Selepas kita cerita apakah dia vaksin ada apa? Apa jadi bila vaksin disuntik? Ya, apabila vaksin disuntik ke dalam badan, sel darah putih menghasilkan antibody. Ya. Okey, jadi sel darah putih menghasilkan antibody. Seterusnya antibody jadi banyak kan? Paras antibody akan meningkat. Dia meningkat sampai apa? Sehinggalah dia apa? Melepasi aras keimunan. Jadi keimunan diperolehi apabila aras antibody melepasi aras keimunan. Itu yang kita dapat keimunan aktif buatan. Ada berapa tanda ni? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa markah tadi? 4 saja. Jadi maksimum 4 markah. Okey? Jadi kalau tertinggal salah satu, tak ada masalah. Masih lagi boleh mendapat markah penuh iaitu 4. Ya? Sebab tu juga kata kita tulis lebih. Kalau dia kata 4 markah, jangan tulis 4 cukup-cukup. Kan? Okey, next. Contoh yang ketiga, ya, dalam satu aktiviti semasa pembelajaran sains, anda dibekalkan dengan sebatang paku besi, sekeping kepingan zinc, dawai, sebiji mentol dan sebiji buah oren. Tahu buah oren? Tahu kan? Okey, bina satu sel ringkas menggunakan bahan-bahan berikut untuk menyalakan mentol tersebut. Terangkan bagaimana tenaga elektrik tersebut terhasil. Nampak kata tugasnya terang, terangkan. Okey, bagaimana tenaga elektrik boleh diperolehi. Jadi, anda boleh menggunakan rajah ya untuk menjelaskan jawapan anda. Ya, 4 markah. Ni macam mana nak jawab? Ya, macam tadi jugalah. Dia open gitu kan? Okey. Jadi dia kata gunakan rajah. Kan? Okey. Rajah lebih kurang macam ni. Okey, bila cikgu perhati balik, oh rajah ni cantik sangat kan? Jadi cikgu akan lukiskan rajah yang bersesuaian lah. Kalau kita hadapi peperiksaan kan, takkan nak lukis klip buaya tu, klip betul-betul macam klip tersebut. Okey? Bentar. Okey, jadi mula-mula buah. Buah oren. Jadi buah oren ni maknanya kalau dalam lebih kurang 2 dimensi, lebih kurang begini. Ya? Lepas tu buah tu ada, apa kita kata? Hak dalam tu, ulas-ulas dia kan? Lebih kurang lah. Ya? Okey. Okey. Jadi ini adalah merupakan gambaran ni lah. Okey. Baik, seterusnya apa yang dilakukan ya bila kita dibagi zinc dengan dibagi paku besi. Jadi untuk mendapatkan tenaga elektrik iaitu membina sel ringkas mesti ada 2 logam yang berlainan jenis kan, dia dah bagi pada kita. Okey, 1 zinc. Okey. Zinc, kepingan zinc lah. Okey, cikgu padam ni sekejap lagi dia. Okey, itu adalah zinc, kemudian paku besi. Okey, paku besi dibenamlah di dalam ini. Lebih kuranglah paku besi itu. Kan? Okey, paku besi dan juga zinc tu dimasukkan ke dalam. Sebab konsep dia mesti masuk dalam elektrolit kan? Jadi apa dia elektrolit kita? Elektrolit kita adalah jus ni lah. Sebab dalam ni ada jus. Ya? Jus tu adalah elektrolit. Okey. Kemudian kita ni lengkapkan. Okey.
Gitu kan? Jadi nampak buah dah. Okey, tapi adakah elektrik mengalir macam ni? Macam mana kita nak tahu? Okey, kita tak tahu kan? Kita kena sambung. Macam tadi ada wayar kan? Jadi sambungkan kepada mentol. Okey. Gitu. Okey? Okey, baik. Tapi gambar rajah ni kita tak dapat markah. Sebab apa? Paku okey boleh ikut sebab dia nampak macam paku. Tapi sebaliknya, sebaliknya zinc tu kita tak tahu apa. Kita nampak macam pak segi je kan. Jadi inilah kita kata kena label. Okey, jadi bila label jadi macam tu. Untuk mentol, sebenarnya itu dalam bentuk simbol. Sepatutnya dalam bentuk simbol, dah tahu dah. Memang betul lah. Tapi kalau nak label pun tidak menjadi masalah. Okey, jadi dah dapat dah kan? Macam mana kita nak membina sel ringkas. Jadi kita perlukan ni. Okey, jadi kita akan dapat 2 markah. Okey, 2 markah. Okey, kita teruskan dengan penerangan. Okey, jadi penerangannya tadi, cucuk, dia kena cucuk ataupun masukkan paku besi dan kepingan zinc dalam buah urin. Kena cucuk dua-dua. Okey. Yang kedua, sambungkan paku besi dan kepingan zinc dengan dawai. Dah cucuk, kita sambung dengan dawai. Okey, gambar tadi kita dah lukis. Kemudian dengan dawai kepada mentol. Jadi maknanya dia dah sekali. Dia dah sekali. Sambung paku besi. Okey. Dan kepingan zinc kepada mentol. Boleh juga kalau sambung paku besi kepada mentol dengan wire kan ataupun dawai kan. Lepas tu lengkapkan litar dengan menyambungkan mentol kepada zinc. Okey. Itu maksud dia lah untuk poin yang kedua ni. Yang ketiga. Jadi yang tadi macam mana kita nak membina kan? Macam mana nak membina? Cikgu dah tunjuk macam mana lukis di whiteboard tadi. Sekarang ni kita kena terangkan macam mana tenaga elektrik terhasil daripada sel ringkas tadi. Okey? Jadi penerangannya kita kena cerita antara 2 logam Dua logam yang berlainan tu zinc dia terletak di atas besi dalam siri kereaktifan logam. Jadi zinc lebih reaktif daripada besi. Okey. Kemudian apa jadi? Bila zinc lebih reaktif, maka zinc akan menjadi terminal negatif. Sebab logam yang lebih reaktif, dia menjadi terminal negatif. Manakala yang kurang reaktif akan jadi terminal positif. Jadi poin yang seterusnya, bila dah macam tu, jus oren merupakan elektrolit. Kan kita kata tadi penghasilan tenaga elektrik sel ringkas, salah satunya mesti ada elektrolit. Dan apa jadi bila zinc jadi negatif, paku besi jadi positif, maka bolehlah berlaku pergerakan ataupun pengaliran elektron. Jadi elektron tu daripada zinc kan? Zinc bebaskan elektron. Jadi elektron bergerak dalam litar luar. Okey? Kepada besi. Okey? Okey, cikgu tunjukkan lagi di sini. Okey? Jadi maknanya zinc ni dia akan melepaskan elektron. Jadi elektron tu bergerak. Elektron tu bergerak maksudnya dari sini ke sini. Itu maksudnya. Okey. Seterusnya. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Ini saya ringkas Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Kalau tengok berapa banyak raib kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Ini adalah penerangan yang jitu lah kita kata
tentang macam mana tenaga elektrik dihasilkan dengan menggunakan dua logam yang berlainan. Kan? Tapi kita akan ambil markahnya adalah max 4 markah sahajalah. Okey, kan? Dalam peperiksaan kadang-kadang kita tak ingat, ada kita tertinggal. Jadi jangan bimbang ya. Perkara-perkara yang penting adalah nombor 1 dan nombor 2 ni penting ya, sambung ni. Kemudian kita ceritalah ya, zinc lebih reaktif dan sebagainya. Okey, 4 markah. Okey? Contoh yang keempat. Okey. Dalam contoh yang keempat ni, cikgu nak tunjukkan kalaulah soalan tu tanya perbezaan. Jadi di sini nyatakan 4 perbezaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, macam mana nak buat? Selalu kalau kita kena buat perbandingan ataupun perbezaan, lebih baik kalau kita buat dalam bentuk jadual. Betul. Jadi, buat lebih kurang macam ni. Okey, setengah orang dia suka buat 3, dia tambah tepi ni lagi. Okey? Boleh juga ya. Dia letakkan aspek. Okey? Jadi dia jadi mudah. Tapi bagi cikgu, buat 2 pun tak ada masalah. Cuma mesti tulis ayat yang lengkap. Kan? Ayat yang lengkap. Okey, contoh macam ni. Kembar seiras, 1 melibatkan 1 ovum. Yang tak seiras melibatkan 2 ovum. Okey. Kalau pelajar ataupun anak-anak menulis, ya, biasa menulis sebab ni esei kan. Jadi tulis macam ni. Kembar seiras melibatkan 1 ovum. Lepas tu dia tak buat perbandingan. Jadi agak-agak dia dapat markah tak? Tak dapat markah. Okey? Jadi kalau nak tulis ayat tak ada masalah. Cuma mesti ayat yang lengkap, ada dua-dua kembar seiras dan tak seiras. Contoh, ya, cikgu bagi contoh. Kembar seiras melibatkan 1 ovum, manakala kembar tak seiras melibatkan 2 ovum. Kan panjang kan? Okey. 1 markah. Mesti ada perbandingan, 1 markah. Dan perbandingan tu mesti setara. Maksudnya sama. Dia cakap ovum, yang ni pun ovum juga. Okey, next. Tentang sperma pula. Kembar seiras ni melibatkan 1 sperma, tapi kalau tak seiras 2 sperma. Jadi mesti ada dua-dua. Kalau ayat, kembar seiras melibatkan 1 sperma, tetapi kembar tak seiras melibatkan 2 sperma. Dapat markah yang kedua. Yang lain, okey, aspek yang lain, 1 plasenta terbentuk dalam kembar seiras, tetapi dalam kembar tak seiras, 2 plasenta terbentuk. Okey. Jadi kalau setengah setengah daripada anak-anak ya, 1 ovum tulis macam ni. 2 ovum. 1 sperma, 2 sperma, 1 plasenta, 2 plasenta. Jadi ayat tu tidak lengkap. Jadi cubalah buat ayat yang lengkap. Jadi seterusnya yang keempat adalah jantina. Ya, untuk kembar seiras, jantina yang sama, yang tak seiras boleh jadi sama, boleh jadi tak sama. Jadi maknanya lelaki-lelaki, perempuan-perempuan atau seorang lelaki, seorang perempuan. Itu maksud dia. Okey. Okey, contoh yang keempat, ya. Yang kelima. Maklumat genetik yang sama bagi kembar seiras, bagi tak seiras maklumat genetik yang berbeza. Okey. Ada lagi tak? Ada. Jadi apa cikgu kata tadi, kalau dia minta 4 kita boleh bagi 5, 6, 7. Bergantunglah kepada ingatan anak-anak, ya. Contoh, rupa paras sama kembar seiras. Kembar tak seiras rupa paras tidak sama atau berbeza. Jadi markah yang diperolehi 4 markah, ya. Okey. Okey, itu adalah contoh-contoh nombor 11 dan 12 bahagian A. Sekarang kita beralih pula kepada nombor 11 dan 12 tapi bahagian B. Bahagian B ni berapa markah? 6 markah. Jadi apa yang ditanya?
Untuk bahagian B, dia adalah kemahiran aplikasi KBKK. Apa benda pula KBKK kan? Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Oh, kan? Jadi ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua, membina konsep ataupun mengkonsepsi. Dan yang ketiga, membuat keputusan. Jadi, mana satu yang nak keluar nombor 11, nombor 12 ni? Mungkin ya. Soalan 11 menyelesaikan masalah. Soalan 12 membina konsep. Contoh kan? Okey, ataupun soalan 11 menyelesaikan masalah. Soalan 12 membuat keputusan. Ataupun boleh tak jadi nombor 11 menyelesaikan masalah, nombor 12 pun menyelesaikan masalah. Ada, biasa berlaku ya anak-anak. Okey. Jadi sebab tu Jok kata dalam sains ni kita tak boleh spot, tapi kita mesti mahir. Ya, kita mesti mahir macam mana nak menjawab soalan. Okey, ada 3 ya. Jadi kita akan tengok satu persatu dari segi aplikasi KBKK ni ya, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, yang pertama menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah. Jadi apakah dia menyelesaikan masalah ni? Apakah aspek yang perlu ada dalam penyelesaian masalah? Yang pertama, kena kenal pasti apa masalah tu. Okey? Yang kedua, jelaskan. Jelaskan masalah tersebut. Mula tahu kan? Kena tahu apa dia, kena pasti. Lepas tu jelaskan masalah. Yang ketiga, kaedah penyelesaian dan penerangan. Okey, apa maksud dia? Kan kita ada masalah. Jadi nak selesaikan masalah tu mesti bagi sekurang-kurangnya 2 kaedah penyelesaian. Okey? Beserta penerangan. Jadi penerangan ni kita kena ceritalah. Kaedah yang pertama apa? Kerana buat apa, macam mana ya, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Okey? Selalunya 4 markah. Okey? Kemudian boleh jadi juga dalam penyelesaian masalah ni kita kena menilai kaedah kita tu. Mana dah kita bagi 2 kan? Yang mana yang terbaik? Jadi penilaian ataupun kaedah terbaik 1 markah. Okey? Jadi kalau diperhatikan di sini 1, 2, 4, 6, 7. Okey. Jadi mana-manalah ya, mana-mana. Kadang-kadang kenal pasti masalah, jelaskan masalah, kaedah, habis. Jadi cukup-cukup 6 markah. Ataupun kenal pasti masalah, lepas tu terus kepada kaedah dan pilih kaedah terbaik. 6 markah juga. Macam itulah ya, dalam menyelesaikan masalah. Okey, terus lagi. Jumlah markahnya adalah 6. Jadi kita nak melihat kepada contoh. Okey, contoh. Contoh yang pertama, kita lihat soalan SPM tahun 2016. Okey, cikgu akan baca bersama-sama ya. Peningkatan kes demam denggi menunjukkan bahawa ianya telah menjadi satu wabak di Malaysia. Huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Ada pelajar ya, dia gopoh. Terus nak jawab, tengok ni ya. Sedangkan dia ada lagi tambahan di bawah tu. Cuba lihat. Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. Yang pertama, mengenal pasti masalah, 1 markah. Yang kedua, terangkan punca masalah tersebut, 1 markah. Yang ketiga, terangkan 2 kaedah penyelesaian masalah tersebut, 4 markah. Cukup 6. 6 kan? Jadi macam mana nak jawab? Okey, jadi kita jawab berpandukan kepada aspek-aspek yang telah diberi kepada kita. Sebab tu kita tak boleh gopoh kan? Jangan gopoh. Ini bukan esei bahasa Melayu. Okey? Ini esei sains ya. Jadi kita terpaksa turut kepada aspek-aspek yang diminta kita
dalam soalan. Yang diminta dalam soalan. Jadi 1 mengenal pasti masalah. Dan kita akan tahu bila kita baca ni. Sebab tu kita kena baca dan fahamkan, gariskan isi-isi penting. Apa dia masalahnya? Kita tengok apa masalah. Kan? Demam denggi kan? Peningkatan demam denggi. Punca. Punca apa kalau demam denggi? Apa sebab? Kan? Terangkan kaedah. Okey, mari kita lihat contoh jawapan. Ya. Okey, kan cikgu kata tadi masalahnya adalah peningkatan kes demam denggi. Okey, peningkatan kes demam denggi 1 markah. Okey. Yang kedua, punca dia kenapa? Ya, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh nyamuk Aedes kan? Peningkatan bilangan nyamuk Aedes. Dah meningkat demam denggi, mestilah sebab banyak nyamuk Aedes. Okey, 1 markah. Jadi yang ketiga ni, dia kata kaedah. Okey, 2 kaedah. Bersihkan tempat pembiakan nyamuk. Kaedah yang pertama. Okey. Yang kedua, sembuh racun serangga. Jadi kalau tulis macam tu saja, dapatlah 2 markah saja. Okey? Tetapi kalau terangkan macam yang ni, bersihkan tempat pembiakan nyamuk. Okey, betul. Jadi bila dah bersihkan tempat pembiakan nyamuk tu apa jadi? Dapat memusnahkan jentik-jentik. Betul lah tu. Kan? So, apa yang dibuat? Kaedah dia bersihkan tempat pembiakan nyamuk. Yang seerti dengannya apa? Buang air yang terdapat dalam botol kosong, tin kosong dan sebagainya. Kan? Bersihkan longkang-longkang yang tersumbat. Itu sama maksud lah. Ya? Jadi, dapat memusnahkan jentik-jentik dan larva nyamuk. Sebab jentik-jentik ni hidup dalam air. Kan? Okey, kaedah yang kedua di sini adalah menyembur racun serangga. Jadi bila menyembur racun serangga ni, okey, betul? Jadi apa jadi bila racun serangga disembur? Anak-anak, cikgu nak ingatkan, jangan tulis brand. Tak lagi kata apa? Nyamuk, ubat nyamuk. Sembuh dengan ubat nyamuk, kan? Tak boleh, kan? Sembuh dengan racun serangga. Jangan kata sembuh dengan Fumakila. Sembuh dengan apa lagi? Red Sac, H2O lah kan. Jangan. Ya? Jadi racun serangga itu adalah perkataan yang kita guna pakai dalam sains. Okey. Jadi bila dah sembuh racun serangga tu, ini untuk apa? Berkesan untuk apa? Dapat membunuh nyamuk dewasa. Kan? Okey. Ada tak contoh yang lain? Adalah, kan? Bela ikan gapi. Okey? Jadi kalau bela ikan, dalam mana? Dalam air, kan? Akuarium dan sebagainya. Dapat memusnahkan jentik-jentik jugalah ataupun larva nyamuk. Masukkan ebit. Tahu ebit apa? Ebit adalah sejenis garam kan yang kita letakkan dalam kolah ataupun takungan air. Okey? Jadi samalah fungsinya. Dapat memusnahkan jentik ataupun larva nyamuk. Okey. Jadi boleh tulis lebih daripada 2 kaedah. Tak ada masalah. Okey? Boleh lebih daripada 2. Untuk mendapat full mark. Kita nak dapat berapa? 6. Untuk bahagian B, full marknya adalah 6 markah. Bahagian A 4. Jumlah 10. Okey, jadi dapat 6 markah. Kita teruskan lagi kepada contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua ni, peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera telah menyebabkan fenomena pemanasan global. Jadi huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Okey. Jangan terus jawab. Sebab apa? Ada lagi di bawah ni kan? Bawah ni penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. Okey. Yang pertama, mengenal pasti masalah. 1 markah. Yang kedua, terangkan punca masalah tersebut. 1 markah. Dan yang ketiga, terangkan 2 kaedah penyelesaian masalah tersebut.
4 markah. Jumlah 6 markah. Macam mana nak jawab? Nampak macam senang. Dah belajar kan? Okey. Baik. Apakah masalah? Nak kenal pasti. Macam mana kita nak kenal pasti masalah? Kita lihat kepada keterangan dalam soalan. Jadi masalah kita ni apa? Ni fenomena pemanasan global ni masalah kita. Okey, no? Okey. Jadi punca ni pasal apa boleh timbul pemanasan global ni? Lepas tu kaedah ni macam mana nak mengatasi? Sebab bila dah ada fenomena pemanasan global atau penggusaran rumah hijau, karbon dioksida banyak di atmosfera. Okey? Jadi mari kita lihat macam mana contoh jawapan. Okey, sebagaimana yang cikgu kata tadi, fenomena pemanasan global ada dalam ayat soalan 1 markah. Okey. Yang kedua, punca dia. Punca dia disebabkan oleh apa? Mungkin oleh pembakaran terbuka. Okey? Atau pembakaran terbuka, bakar sampah, sarap, sapu-sapu, daun dan sebagainya, lepas tu ambil mancis bakar. Kan? Itu adalah pembakaran terbuka. Ataupun disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil ni apa dia? Contoh petroleum adalah bahan api fosil, kan? Jadi apa dia? Kilang dan kenderaan, Penebangan hutan, bila penebangan hutan apa jadi? Sebenarnya hutan tu ada apa? Pokok, kan? Pokok buat apa? Guna karbon dioksida. Dia guna macam mana? Serap karbon dioksida, kan? Untuk proses fotosintesis. Jadi kalau dah tebang semua, tak ada pokok, karbon dioksida tu pergi mana? Banyaklah naik ke atmosfera, jadi meningkatlah karbon dioksida di atmosfera. Okey? Okey. Jadi ini antara punca, Okey, dapatlah 1 markah. Okey. Yang ketiga, macam mana nak mengatasi masalah ni? Macam mana? Bila karbon dioksida dah banyak, jadi macam mana nak guna pula. Macam mana nak atasi? Okey. Jadi di sini cikgu senaraikan ada 3 contoh, Ini sebenarnya dalam media massa pun ada, Kebanyakan soalan-soalan yang melibatkan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ni tak ada masalah sebenarnya, Okey. Yang pertama, gunalah kenderaan awam. Jadi bila guna kenderaan awam, 1 markah. Lepas tu kena terang, Jadi bila kita guna kenderaan awam, maksudnya bas, kereta api, komuter dan sebagainya, dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Okey? Okey. 1+1, 2 markah. Okey, jangan bakar setiap buat pembakaran terbuka. Bakarlah dalam incinerator atau tempat tertutup, kan? Jadi kalau bakar dalam incinerator dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida di udara. Contoh yang senang, tanam pokok. Jadi bila tanam pokok, pokok ni dapat menyerap gas karbon dioksida. Okey? Okey. Jadi maksimum 6 markah. Okey. Kita teruskan lagi. Contoh 3. Seorang murid mendapati sudu-sudu besi di makmal sekolahnya telah berkarat. Terangkan bagaimana murid ini dapat menghalang sudu besi daripada berkarat. Okey, kita terus lagi, Okey. Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek berikut. Kenal pasti masalah 1, kaedah yang digunakan 1, penjelasan kaedah 4. Okey, ini adalah satu soalan yang berbeza. Sebab tu cikgu masukkan sebagai contoh. Kalau keluar macam ni, ini pun soalan nak selesaikan masalah. Sudu, okey, besi. Spatula lah kita katakan. Spatula, okey, dah berkarat. Jadi nak buat macam mana? Okey. Kenal pasti masalah. Apa masalahnya? Mestilah apa? Ya, betul. Sudu besi berkarat, kan?
kaedah yang kita nak guna ni, kita tak mau bagi dia berkarat. Kita nak buat apa? Takkan beli baru kan? Kita nak buat apa? Ya? Kita gunakan kaedah apa? Penyaduran kan? Lepas tu ceritalah tentang kaedah penyaduran tu. Ni berbeza sikit. Baik, kita tengok jawapan. Masalah seperti mana cikgu kata tadi, sudu besi berkarat. Kaedahnya adalah sama ada anak-anak boleh sebut penyaduran logam ataupun menggunakan kaedah elektrolisis, sebab penyaduran logam ni adalah antara penggunaan elektrolisis dalam kehidupan seharian. Okay, dia ada 3 kan? Okay, kita tak mau panjang, kita teruskan. Okey, penjelasan kepada kaedah ni, 4 markah ni kita nak dapat macam mana? Okey, yang pertama, bersihkan sudu besi dengan kertas pasir untuk membuang karat ataupun untuk membuang lapisan oksida kan? Sebab dia dah berkarat, jadi kita nak sadurkan dia, kita kena guna kertas pasir, kita gosok. Boleh tulis kalau gosok. Bersihkan sudu besi dengan kertas pasir untuk membuang karat, 1 markah. Kemudian isikan sebuah bika dengan larutan kuprum 2 sulfat. Jadi dalam elektrolisis, apa yang berlaku? Dia mesti ada apa? Larutan elektrolit, anod, katod, dan yang paling penting dalam elektrolisis ada sel kan? Okey, sebab dia tenaga elektrik jadi tenaga kimia kan? Terbalik daripada yang tadi. Ya? Saya ringkas lain. Okey, baik. Jadi isikan sebuah bika dengan larutan kuprum 2 sulfat. Ini elektrolit kita. Seterusnya rendam kepingan kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat dan sambungkan kepada anod. Apa dia anod ni? Anod adalah elektrod yang disambung kepada terminal positif bateri. Okey, jadi sambungkan kuprum. Minta maaf dia lari sikit cikgu punya slide ni. Okey, rendam sudu besi dalam larutan kuprum 2 sulfat dan sambung kepada katod. Okey. Rendam sudu besi dalam larutan kuprum 2 sulfat dan sambung kepada katod. Bila disebut anod katod, maknanya apa? Terminal positif, terminal negatif bateri. Jadi ada bateri tu dah. Jadi kita tak perlu sebut bateri pun dah memadai. Dah okey dah bila kita sebut anod katod ni. Dan seterusnya hidupkan Swiss. Kalau tak ada Swiss pun tak ada masalah kan? Boleh berlaku. Tindak balas boleh berlaku. Okey? Jadi inilah dia penerangan ataupun penjelasan tentang penyaduran. Ya? Yang anak-anak buat. Ya? Cikgu percaya semua sekolah, ya? Cikgu-cikgu yang mengajar sains menjalankan eksperimen ni. Sebab ini adalah eksperimen yang mudah. Ya? Okey. Maksimum 6 markah. Okey, habis menyelesaikan masalah, kita pergi kepada aspek yang seterusnya, iaitu membina konsep ataupun mengkonsepsi. Ya, kita nak bina konsep. Wah, dengar. Nak bina konsep macam ahli sains pula. Okey, tak apa. Ya, apa dia bina konsep? Konsep yang bagaimana? Okey, jadi untuk membina konsep, kita kena kenal pasti maklumat. Ya. Dia bagi maklumat kepada kita, kita kena pasti apakah maklumat tu. Kemudian, kenal pasti 2 ciri sepunya. Seterusnya, hubung kaitkan kelas untuk membina konsep awal. Okey. Beri contoh lain, yang keempat. Ya. Contoh lain. Ya. Jadi, dia dah bagi kat kita contoh. Jadi, contoh lain selain daripada yang dia bagi kepada kita. Beri bukan contoh. Apa benda pula Cikgu Yati kata ni kan? Bukan contoh, dia macam kontra lah. Maksudnya logam lawannya bukan logam. Kan? Kembar seiras lawannya kembar tak seiras. Mitosis versus meiosis. Macam tu kan? Perubahan macam mana? Eksotermik, sorry. Tindak balas eksotermik, tindak balas endotermik. Variasi selanjar, variasi tak selanjar. Okey. Jadi dia ada kontra dia. Jadi yang tu maksudnya bukan contoh. Okey, dan akhirnya binalah konsep sebenar. Ini yang sebetul-betulnya. Okey, tapi untuk tujuan peperiksaan, cikgu dapati dia lebih ringkas ya. Seperti ini.
Okey, yang penting maklumat satu. Yang kedua, ciri sepunya. Ciri sepunya ni sekurang-kurangnya dua. Walaupun kita ada lihat akhir-akhir ni banyak dia minta 3 ciri kan. Tak ada masalah. Ya. Contoh lain, bukan contoh dan konsep sebenar. 6 markah. Mana-manalah. Ya. Okey. Jadi contohnya pada 2017, Rajah 11 menunjukkan 3 contoh mutasi jin. Okey, tengok di situ hemofilia, anemia sel sabit dan thalassemia. Kaji maklumat dan bina konsep mutasi jin. Ada lagi soalan ni. Ya. Okey, jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey, tulis maklumat. Kenal pasti 3 ciri sepunya. Macam cikgu kata tadi kan. Beri satu contoh lain bagi mutasi jin. Hubung kait ciri sepunya untuk bina konsep mutasi jin. Oh, nak bina konsep mutasi jin. Okey, 6 markah ya. Jadi yang pertama, maklumat. Tadi kita dah tengok maklumat ada dalam kotak pula, ada dalam bulatan tadi. Hemofilia, anemia sel sabit dan thalassemia adalah contoh mutasi jin. 1 markah. Itu maklumat yang kita dapat daripada gambar rajah tadi. Okey, yang kedua, ciri sepunya. Apa yang sama dalam hemofilia, apa yang sama dalam anemia sel sabit, dalam thalassemia, ya? Apa yang sama? Okey, yang pertama boleh diwarisi, okey. Ya, ini adalah penyakit keturunan kan. Yang kedua, perubahan yang berlaku dalam struktur gen, ya. Dan yang ketiga boleh menyebab kecacatan. Okey, 3 markah. Okey, contoh lain. Ini cikgu kata tadi. Jadi atas ni nampak tak? Hemofilia, anemia sel sabit, thalassemia. Jadi contoh selain 3 ni. Jangan sekali-sekali bubuh yang ni. Jadi contoh yang lain adalah buta warna ataupun albino. Tinggal 2 tu ajalah. Dan yang terakhir macam mana kita nak bina konsep. Macam definisi juga kan kita sebutlah. Takkan ni apakah dia mutasi jin? Kena. Mutasi jin ialah mutasi yang boleh diwarisi. Mana pula mutasi diwarisi? Dia datang daripada ciri sepunya. Jadi konsep sebenar ni dia menghubung kaitkan ciri sepunya. Ya? Sekurang-kurangnya 2 ciri sepunya. Okey? Okey. Satu lagi. Ciri sepunya yang kedua tadi disambung. Jadi mutasi jin ialah mutasi yang boleh diwarisi dan berlaku dalam struktur jin. Ataupun perubahan pun boleh kalau nak ganti. Mutasi jin ialah perubahan. Ya? Yang berlaku dalam struktur jin dan boleh menyebabkan kecacatan. Samalah. 1 markah. Okey. Pada tahun 2014, soalannya keluar begini. Rajah 11 menunjukkan 2 contoh variasi tak selanjar. Jadi ditunjukkan jenis rambut ni lurus kerinting. Yang ni jenis cuping telinga bebas dengan telinga melekap. Soalannya, kaji maklumat pada Rajah 11 dan bina konsep variasi tak selanjar. 6 markah. Terus zoom. Jadi itu yang cikgu kata. Kita kena tahulah step ataupun langkah untuk membina konsep. Itulah ya. Okey. Jadi ingat, yang pertama maklumat. Maklumat daripada rajah tadi, jenis rambut dan jenis cuping telinga adalah contoh variasi tak selanjar. Yang kedua, ciri sepunya boleh diwarisi menunjukkan perubahan yang ketara. Yang ketiga, contoh lain, jenis darah, jenis cap jari. Okey, yang tak ada dalam tu. Yang keempat, contoh variasi selanjar. Kan yang kontra berat badan ataupun ketinggian. Dan yang terakhir, konsep sebenar. Apa dia? Salin balik kan cikgu kata. Variasi tak selanjar ialah variasi yang boleh diwarisi dan menunjukkan perubahan yang ketara. Nampak? Okey, susah ke? Tak susah. Senang. Tapi kita kena tahu flow dia. Kita kena tahu flow dia. Yang pertama maklumat, yang kedua ciri sepunya, sekurang-kurang kena ada 2. Yang ketiga contoh lain, yang keempat bukan contoh, yang kelima konsep sebenar. Okey, kita teruskan. Yang terakhir membuat keputusan. Okey, untuk membuat keputusan dia ada aspek juga.
Yang pertama, kenal pasti matlamat ataupun tujuan pemilihan. Seterusnya, senarai semua alternatif kita. Yang ketiga, analisis semua alternatif. Yang keempat, susun ikut keutamaan 1, 2, 3. Yang kelima, pilih alternatif yang terbaik. 6, nilai yang terakhir. Buatlah keputusan. Kan? Contoh terus. Okey, sebelum kita beri contoh, tadi ada 7. Sekarang ni cikgu dah senarai pendek kan. Jadi yang penting dalam peperiksaan selalunya adalah satu, tujuan ataupun matlamat, tujuan pemilihan. Yang kedua, analisis. Okey, yang ketiga, pilih alternatif terbaik. Yang keempat, nilai dan buat keputusan. Okey. Contoh, seorang bapa telah membeli kereta kawalan jauh untuk anak lelakinya. Dia pergi ke sebuah kedai untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut. Terdapat 3 jenis bateri yang dipamerkan pada para seperti yang tunjuk. Okey, para tu para yang isi ni lah ya, bateri-bateri itu, bateri sel kering, alkali dan nikel kadmium. Jadi soalannya, cadangkan bateri mana paling sesuai bagi mainan itu. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut. Tujuan pemilihan, penerangan tentang kelebihan 3 markah, senaraikan jenis bateri ikut keutamaan dan pilih bateri yang paling sesuai bersama penjelasan. Cuba kita lihat tujuan untuk memilih bateri yang tahan lama bagi kereta mainan. Penerangan, kelebihan. Dia bukan nak banding ya. Dia nak kelebihan. Apa kelebihan? Jadi contohlah bateri sel kering. Kelebihan dia ringan, mudah dibawa, murah. Tapi dia nak 1. Kalau anak-anak jawab ringan aja, dah dapat 1 markah kan? Okey, untuk bateri alkali pula, ringan, mudah dibawa, tahan lama. Dan yang nikel kadmium ringan, boleh dicas semula, tahan lama. Dapat berapa markah? 3. Dia nak sekurang-kurang 1. Tapi sebagaimana cikgu kata, kita boleh jawab lebih daripada 1 kan? Untuk penerangan kelebihan ni. Okey, kita sambung. Jadi kalau nak mengikut keutamaan, mestilah kita pilih nikel kadmium. Sebab yang tu tahan lama. Sebab tujuannya nak bagi tahan lama. Kemudian bateri alkali dan akhirnya bateri sel kering. Okey, dan yang terakhir, bateri yang paling sesuai kena sebut ya, bateri nikel kadmium pasal apa? Ya? Kerana tahan lama dan boleh dicas semula. So 6 markah. Contoh yang kedua, rajah 12.1 dan 12.2 menunjukkan perbezaan antara ciri keselamatan 2 buah kenderaan. Cuba kita lihat di sini ya. Kereta ya, atas ni kereta ya. Zon remuk depan dia ada ni panjang. Kemudian belakang pun ada zon remuk belakang, kemudian ada tali pinggang keledar, ada beg udara. Kemudian ada bumper ya, di sini pun ada bumper. Ni bumper dia kecil kan. Okey, seterusnya yang ni macam van ya, kita nampak 12.2 ada bumper, tapi bumper dia nampak lebih lebar ya. Ada tali pinggang keledar. Ada beg udara? Tak ada. Dulu punya kan. Sekarang semua wajib ada kan. Okey. Baik. Kaji rajah 12.1 dan 12.2 berdasarkan ciri keselamatan. Nampak tak? Dia kata ciri keselamatan, pilih kenderaan yang paling sesuai. Baca lagi. Jadi terangkan jawapan. Tujuan pemilihan. Okey. Perbandingan. Yang ni banding. Kemudian pilih kenderaan yang terbaik berdasar ciri keselamatan dan nyatakan satu ciri keselamatan yang telah anda pilih dan terang. Okey. Jadi jawapannya kita lihat. Tujuannya untuk memilih kenderaan yang paling sesuai berdasar ciri keselamatan. 1 markah. Perbandingan ciri kita kena tulis dalam bentuk perbandingan. Jadi kena ada dua-dua. Contoh beg udara. Kenderaan 12.1 ada, 12.2 tiada. Okey. Yang kedua, zon remuk depan dan belakang. 12.1 ada, 12.2 tiada. Okey. Yang ketiga, bumper depan dan belakang. Yang 12.1 tu kecil kan. Dan yang 12.2 lebih besar. 3 markah. Okey. Baik, jadi pilihlah kenderaan mana yang terbaik antara 2 tu. Jadi kenderaan 12.1 iaitu kereta kan. Dan ciri keselamatannya apa dia yang ada? Beg udara. Kalau beg udara titik tak dapat 1 markah.
beg udara kerana beg udara boleh melindungi pemandu semasa perlanggaran ataupun mengelakkan pemandu terhumban kena dashboard dan sebagainya. Bolehlah yang semaksud dengannya. Okey, 6 markah. Okey. Dan contoh yang terakhir ni cikgu kena cikgu cepatkan sikit ya. Jadi ini contoh ya, buat keputusan juga tetapi dalam bentuk yang lain. Sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Pada pendapat anda, adakah sesuai sinar gamma digunakan? Beri alasan. Terus 6 markah. Tak ada aspek kriteria. Okey, contoh. Kalau kamu kata ya, maka apa? 1 markah. Jadi yang untuk dapat 6 ada 5 lagi tu kamu kena beri alasan lah. Jadi dapat membunuh mikroorganisma, merencatkan pertumbuhan akar ubi kentang, kuasa penembusannya yang tinggi, tidak mencemar alam sekitar, kehilangan nutrien yang minima dan kesegaran makanan dapat dikekalkan, dapat 6 markah. Okey, kalau kata tak setuju, boleh tak? Bolehlah sebab ini soalan pada pendapat anda. Okey, kata tidak. Jadi alasan boleh menyebabkan penyakit kanser, boleh menyebabkan kematian, musnahkan sel dalam badan, menyebabkan mutasi dan menyebabkan pencemaran sinar radioaktif. Dapat juga 6 markah. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu telah pun memberi contoh yang sesuai untuk bahagian C nombor 11 dan 12. Jadi cikgu harap dengan penerangan cikgu ni, maka kamu akan dapat bertambah, kamu akan lebih yakin untuk menjawab soalan nombor 11 dan 12 dalam peperiksaan nanti dan lebih mahir. Jadi sebelum mengakhiri sesi ni, sesi pembelajaran ni, duduk rumah, stay at home, hapus COVID-19, thank you frontliners dan Perlis mengaji. Sekian, terima kasih.